Okey, jadi kita akan teruskan lagi kita punya perkongsian pada hari ini dengan saya akan sambung sedikit. Lepas ni saya akan demo lah sedikit untuk software 4D Mapper. Kalau sempat saya akan demo juga untuk Global Mapper. Okay, tapi sebelum tu kita tengok dahulu bagaimanakah cara untuk kita menerbangkan drone secara ringkas. Boleh lagi ke? InsyaAllah boleh Okey, jadi tadi kita dah dengar aplikasi untuk penggunaan drone ini di dalam bidang kejuruteraan. So sekarang ni kita kena tahu pula bagaimana untuk kita terbangkan drone kita tu dengan selamat lah. Okay, dengan selamat. Jadi untuk kita menerbangkan drone ni, okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita perlu merancang dahululah. Merancang supaya kita punya kerja kita dapat berjalan dengan lancar lah. Okey, yang pertama sekali kita perlu merancang projek kita. Tadi PM telah pun menyenaraikan jenis-jenis kerja yang kita boleh aplikasikan dengan menggunakan drone ni. Okey, jadi kita yang pertama sekali kita kena tentukan dahulu apakah jenis kerja yang kita nak laksanakan dengan menggunakan drone tu. Tadi PM dah senaraikan. Sebagai contohnya untuk video, kalau kita nak ambil video ataupun gambar udara ataupun kita nak melakukan kerja-kerja inspection pada bangunan tinggi, jabatan, menara, slope dan sebagainya, ataupun untuk kegunaan pertanian ke, ataupun untuk pemetaan ke, ataupun untuk mendapatkan parameter untuk kita buat simulasi seperti analisis catchment area, analisis banjir, analisis air larian permukaan, analisis kestabilan cerun. Jadi kita tentukan dahulu apakah jenis kerja kita dan apakah keperluan-keperluan yang perlu untuk memastikan kerja yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan result yang berkualiti. Okey, selepas kita tentukan jenis kerja, okey, saya rasa semua dah dapat gambarkan jenis kerja itu macam mana sebab tadi PM dah banyak bagi contoh kerja-kerja tadi kan. Okey, so kemudian kita akan pilih jenis drone lah. Okay, kalau untuk yang ni, untuk kita ni memang jenis micro tadilah. Untuk jenis makro yang mana sesuai untuk penggunaan awam, untuk orang awam lah. Okey. Lepas kita pilih jenis drone, kemudian kita tentukan dia punya sama ada projek yang kita nak jalankan tu nak guna GCP ataupun tak. GCP ataupun checkpoint. Okey, GCP ni apa dia? GCP ni adalah ground control point. Okey, tujuannya adalah untuk menyelaras ataupun untuk mengkalibrasikan koordinat yang ada pada image yang diambil oleh drone itu pada nilai yang sebenar ataupun tepat lah. Sebab GCP ni kita ambil daripada menggunakan alat GPS lah. Menggunakan alat GPS. Okey, jadi kita akan dapat satu control point di ground. Okey, di atas permukaan tanah. Jadi dengan adanya GCP ni kita boleh buat penyelarasan kepada kedudukan ataupun koordinat yang ada pada gambar drone tu. Okay, kalau kita tengok drone tu dia terbang pada ketinggian tertentu kan. So GPS itu dia akan detect mengikut aircraft tu sebab GPS tu berada pada aircraft, pada drone tu. Jadi apabila dia detect dekat situ, so dia punya nilai Z tu, dia punya nilai ketinggian itu berada pada ketinggian drone tu sebenarnya. Jadi dengan adanya GCP tu kita boleh buat penyelarasan kepada pada titik permukaan yang sebenar. Okey. Jadi kalau kita perlu menggunakan GCP ni contohnya untuk kerja-kerja pemetaan. Okay, kerja-kerja pemetaan sepatutnya kita kena menggunakan GCP lah. Tapi disebabkan kita di UTSM di PPD ni kita tidak ada alat untuk mendapatkan GPS Okay, kita tidak ada alat tu, jadi tak apa. Untuk permulaan ni kita just guna dahulu sebab dia punya dari segi data Z saja yang berbeza dari segi dia punya X, Y tu boleh dikatakan hampir pada nilai yang sebenar.
Okey. Jadi kalau kita nak guna GCP, sepatutnya kita perlu tanda dahulu GCP tu pada kawasan kerja tu. Paling minimum 3 point. Kalau saya yang saya dimaklumkan, minimum 3 point lah, minimum. Kalau optimum 5 hingga 10 point. Kalau lebih daripada 10 tu dia dah terlebih lah kan. Terlebih kos lah nanti. Okey, ataupun bergantung kepada keluasan kerja, kawasan kerja kita. Jadi kalau kita nak guna GCP, sepatutnya kita kena bina dahulu GCP di kawasan kerja kita. Bina, kalau boleh, kalau kita terbang ke atas tu dia dah nampak GCP tu kat mana, point GCP tu. Point GCP ni dia boleh kita bina ataupun kita tanda pada butiran yang dah ada dekat situ. Okey. Yang dah ada pun boleh, kita boleh guna pakai dan kita ambil ketinggian, kita ambil dia punya nilai koordinat pada tempat tu lah, kawasan yang kita nak jadikan dia sebagai GCP. Okey. Jadi dengan adanya GCP ni sebenarnya kita boleh orientasikan kita punya gambar drone tadi kepada koordinat yang tepat. Okey. Jadi apabila dah tepat, jadi kita boleh banyak benda kita boleh pakailah untuk buat simulasi dan sebagainya, jadi dia lebih tepat nilai ketinggian tu. Okey. Kemudian selepas kita dah tanda dan barulah kita akan terbangkan drone itu untuk kita ambil gambar kawasan kerja tu. Bila kita ambil gambar, kita dah rekod dah kan GCP tu kat mana. Jadi senang untuk kita proses. Semasa proses data tu kita senang untuk detect kat mana kedudukan GCP yang kita tanda tu. Kalau kita tak buat penandaan, nanti semasa proses nanti kita pening. Kat mana tadi GCP 1? Kat mana? Jadi kita tak nampak benda tu. Jadi sebab tu sebelum kita terbang, kita perlu tanda dulu. Ataupun kita rancang dulu GCP ni nak letak kat mana. Okey. Okey, ini berkenaan dengan GCP lah. Jadi yang ini kena tanya dengan PM lah. Dia lebih tahulah pasal dia orang geomatik kan. Saya civil engineering. Jadi kurang sikit lah kefahaman berkenaan dengan GCP ni. Okey. Kemudian dari segi masa, kita kena pilih masa jugalah, masa yang sesuai untuk kita fly drone tu. Okey, kalau masa yang sesuai adalah waktu pagi lah. Waktu pagi cuba kita elakkan terbang pada waktu tengah hari sebab dan juga pada waktu hujan lah. Pada waktu tengah hari ni kebiasaannya dia punya temperature tu tinggi. Jadi ini akan menyebabkan bateri drone tu akan overheating lah, dia akan panas. Bila panas melebihi daripada 65 darjah Celsius, okey, apabila dah melebihi 65 darjah Celsius tu kita kena standby. Kita kena rendahkan dia punya altitude supaya bateri tu boleh kurang dia punya panas tu. Jangan sampai lebih 70. Kalau lebih 70 tu kemungkinan boleh meletuplah bateri tu. Dia boleh meletup ataupun terbakar semasa fly tu. Okey. Kalau di kawasan Malaysia ni rasanya susah nak berlaku lah sebab kita punya suhu pun tak ada tinggi sangat kan. Okey. Jadi cuma kena perhatikan jugalah. Okey. Takut dia lebih kemungkinan boleh berlaku juga. Okey, sebab dekat dalam app DJI Go tu kita boleh check tu. Kita boleh check dia punya suhu bateri sebenarnya. Okey. Kemudian kita tak boleh fly semasa hujan. Hujan tak boleh sebab kebanyakan drone yang dicipta tidak kalis air. Kalau ikutkan yang terbaru ni ada satu drone saya tengok dekat Facebook tu warna oren. Yang tu dia boleh, yang tu kalis air. Itu setakat ni saya tengok yang tu satulah. Tak tahulah setakat ni yang kita ada drone yang kita miliki ni tidak kalis air. Kalau hujan kena berhentilah. Kena berhenti sebelum hujan tu turunlah kan. Sebab kalau kita tengah fly, kalau dah cuaca dah gelap, dah angin pun dah tiup tu, dah ada tanda-tanda nak hujan tu, lebih baik kita landing lah. Kita landingkan kita punya drone tu lah untuk mengelakkan daripada terhempas lah. Apabila air tu masuk, dia akan short dan dia akan jatuh. Okey, dari segi masa. Kemudian latihan, kita perlu buat latihan juga. Sebelum kita pergi pada misi kita, sebelum tu kita kena latih dahulu. Kita kena buat latihan sikit untuk refreshment menggunakan drone. Sambil-sambil kita
uji jugalah drone kita tu. Kita kena uji lari drone kita sama ada masih boleh beroperasi dengan baik ataupun tak. Kadang-kadang drone ni kalau kita tinggal lama, dia perlu buat kalibrasi, kompas lah, perlu update dia punya firmware lah dan sebagainya. Sebab tu kita kena uji dulu kita punya drone sebelum kita buat pada misi kita yang sebenar. Okey, kemudian sebelum kita sehari sebelum misi tu kita perlu cas bateri lah sampai penuh. Okey, seeloknya sehari sebelum. Jangan seminggu sebelum kita dah cas penuh sebab dalam masa seminggu tu bateri tu dia akan menurun dia punya power dia tu. Okey, sehari sebelum tu kita cas sampai penuh supaya penerbangan yang kita buat tu boleh cover kawasan yang lebih luas ataupun masa yang lama lah. Okey, kita boleh optimumkan bateri tu, penggunaan bateri tu. Okey, kemudian remote control pun kita kena cas juga. Okey, remote control ni biasanya kalau kita cas, dia boleh tahan lama lah berbanding dengan kalau bateri drone tu sekali pakai dah habis kan. Kalau remote control ni biasa sekali cas dalam 5 kali guna kita boleh lagi. Kita tengoklah dia punya level bateri tu kalau dia dah kurang dah tinggal 2, so kita cas baliklah supaya dia penuh supaya dia boleh pancarkan signal tu dengan maksimum lah. Okey, supaya tidak berlakunya signal loss. Okey, signal loss masa penerbangan. Okey, ini untuk Phantom 4 tu, ni dia punya alat lah. Ni dia punya aircraft, remote control, propeller, okey, intelligent battery, okey, dia punya charger. So, inilah ni saya kalau yang tak biasa tengok boleh tengok kat sini lah. Ni saya tak nak tekan sangat benda ni. Okay, kemudian aircraft ni yang penting kat sini. Okey, untuk aircraft ni, untuk Phantom 4 ni, okey, ini dia punya propeller lah. Ini kamera, RGB kamera. Okey, yang 12 ni dia punya antena. Kalau kita tengok, kalau kereta control tu kan dia ada antena. Tapi drone ni kat mana antenanya? Drone ni antenanya pada kaki dia ni. Dekat kaki ni dia punya antena dan juga kompas. Tak silap saya ada kompas juga kat sini untuk mengetahui dia punya direction. Kemudian dekat sini nombor 6 ni dia ada dia punya sensor. 6 ni dia punya sensor forward vision system, maknanya sensor depan. Kemudian dia ada sensor bawah dan juga dia ada sensor pada belakang. Ini untuk Phantom 4. Kalau Phantom 3 tidak ada sensor. Tidak ada sensor untuk depan, belakang dan juga bawah. Ini dia ada dekat bawah ada, depan ada, belakang pun ada sensor lah. Okey, ini sensor ni bertujuan untuk detect halangan. Kalau ada obstacle, dia akan berhentilah. Dia akan cuba avoid daripada langgar obstacle tu. Untuk Phantom 4 lah. Di Phantom 4 ni kalau kita fly menggunakan Phantom 4 ni, dianya lebih selamat lah. Tapi leceh lah kalau ada meteor dan sebagainya dia tak nak terbang. Macam itulah yang PM bagi tahu tu kan, kita terbang masa dekat Rengit tu, nak terbang tak terbang, dia terbang 1.2 meter je. Tapi tak naik sebab rupanya ada pagar besi kat situ. Jadi kita jauhkan lebih daripada 3 meter so barulah dia boleh terbang. Okey, kemudian bateri lah. Bateri ni kita boleh tengok kat sini dia punya level. Dia punya level indicator untuk bateri ni penting juga. Dan kita boleh detect dengan menggunakan app DJI untuk persen bateri. Berapa persen dah bateri tinggal. Jadi kita perlu monitor lah semasa melakukan penerbangan. Okey. Kemudian ini dia punya remote control. Okay, remote control pun dia ada dia punya antena dia. Okey. So yang ini saya tak terang banyak sangat kot yang ni. So ini kita terus kepada remote controller. So untuk remote controller ni, untuk yang ni dia punya stick ni, dia ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okay, untuk sebelah dia remote control ni dia ada, tak silap saya ada 3 mode. Kebiasaannya untuk default dia akan guna mode yang kedua. Okay, jadi biasanya ni kita tak ubahlah kot, kita pakai default lah. Untuk sebelah kiri ni, maknanya sebelah sini yang nombor 3 ni, yang ni.
Sebelah kiri ni kalau kita tolak ke atas, dia akan naik ke atas. Kita punya aircraft tu akan take off lah, dia akan naik ke atas. Kalau ke bawah, dia akan turun ke bawah. Kalau kita tolak ke sebelah kanan, dia akan berpusing. Dia akan pusing sebelah sinilah yang apa nama, anak panah hitam ni, dia akan pusing sebelah sini. Kalau tolak sebelah kiri, dia akan pusing sebelah sini. Maknanya aircraft tu akan berpusing. Dia bukan pergi kiri kanan. Ini yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ni kalau kita tolak ke depan, drone tu akan pergi ke depan, forward. Okay, kalau tolak ke belakang, dia akan backward. Kalau tolak sebelah kanan, dia akan ke kanan. Tolak sebelah kiri, baru dia akan pergi ke kiri. Okey, kemudian ini dia punya gimbal die untuk kita adjust kat sebelah depan remote tu. Depan remote ni dia akan ada gimbal die ni untuk kita adjust kita punya kamera lah. Okay, kalau kita tolak ke belakang, dia akan turun ke bawah. Tolak ke atas, dia naik ke atas. Yang ni maksimum 30 darjah. Dia boleh mendongak. Dia punya kamera ni maksimum 30 darjah, tak silap saya. Kalau kita tengok spek lah. Okay. Kemudian app yang akan digunakan, biasanya kita guna ni lah. Kita akan guna DJI Go, kemudian Fit4D Capture, dan yang terbaru ni yang ni lah, UGCS. UGCS ni kita gunakan untuk inspection bangunan. Untuk inspection bangunan, yang mana drone ni kita boleh mapping secara vertikal. Boleh mapping secara vertikal lah. Ini pun saya baru tengah explore ni dengan PM. Kita dah belilah yang ni software ni. Yang mana dia boleh terbang kalau ni bangunan. Dia boleh mapping secara vertikal belah sini. Dia ambil gambar belah sini. So kita boleh buat dia punya flight planning lah. Dia boleh buat sebelah tepi. Kalau biasa mapping, kalau Fit4D dia daripada atas. Daripada atas dia akan buat flight planning. Kan? Tapi yang ini kita boleh buat sebelah tepi, vertikal. Itu special untuk yang UGCS ni. Okay, jadi yang ni pun maybe untuk student daripada semester ni kot akan guna nanti. Okay, untuk DJI ni biasa kita untuk buat inspection. So yang ni kita akan guna manual lah. Okay. Jadi kalau kita nak mahir menggunakan drone ni, sepatutnya kita kena mahir dahulu software DJI Go ni. Sebab yang ni kita akan fly manual. Bila kita fly manual, kita akan dapat skill untuk menerbangkan drone tu secara manual. Bila kita dah mahir yang DJI Go ni, maka untuk yang Fit4D dan juga UGCS ni kita okey lah. Yang penting sekali dekat yang kita kena mahirkan dahulu dekat software DJI Go ni. Okey. Dah mahir kat sini, barulah kita boleh explore yang sebelah sinilah. Baru confident untuk kita menerbangkan drone menggunakan app yang lain seperti Fit4D Capture dan juga UGCS. Okey. Check bateri. Ini penting juga sebenarnya check bateri ni. Okey, terutamanya semasa kita nak simpan bateri. Semasa kita nak simpan bateri. Okay, kalau ini untuk aircraft, dia ada 4 bar. Okey, kalau 4 bar ni penuh, maksudnya 100%. Okey, maksudnya 100%. Kalau kita bahagi 4, maknanya satu ni 25%. Satu ni 25. Ni 25. Kalau 2 bar maksudnya ada 50%. Kalau kita tanpa menggunakan app. Kalau kita tengok dekat DJI Go tu, kita boleh tengok berapa persen bateri kan. Tapi kalau kita semasa nak simpan tu, kita boleh tengok, okey, ada 2 bar maksudnya ada bukan dalam 50%. Kita tahulah. Sebab kalau bateri tu terlalu weak, kita tak boleh simpan macam tu. Kita kena cas sehingga 50 hingga 65% baru kita boleh simpan bateri tu. Bateri tu tak boleh cas penuh masa kita nak simpan. Okey, begitu juga dengan dia punya remote control. Sama, dia ada 4 bar juga kat sini. So kita tahulah setiap satu ni adalah 25% untuk penjagaan drone lah. Okey. Kemudian untuk cas bateri ni, kalau untuk bateri selama 1 jam 20 minit ambil masa untuk penuhkan. Okay, manakala untuk yang remote control 3 jam 40 minit. Okey, yang ini untuk prepare remote control.
Okey, yang penting sekali dekat antena ni jangan lupa kita buka dia. Kalau kita tutup macam ni, dia punya signal akan jadi weak. So dia tak boleh pancarkan signal secara 100% lah. So make sure kita kena buka ni, dia punya antena ni. So yang ni rasanya tak ada masalah. Yang penting antena dekat sini Kemudian semasa kita nak take off tu, untuk kita nak terbangkan dia, make sure jangan lupa buang ni. Dia punya clamp ni, gimbal clamp ni jangan lupa buang. Kadang pelajar ni terlupa nak buang dia punya clamp ni. Kalau tak buang ni dia akan rosak nanti. Dia akan rosak dia punya motor gimbal ni. Sebab biasanya gimbal ni dia kena free. Okey. Jadi kalau kita tak buang clamp ni dan kita on bateri, so dia akan rosak lah. Okey. Jangan lupa yang ni dan kita on dan kemudian kita launchkan software DJI Go. Okey, kemudian nak pasang propeller. Nak pasang propeller ni, okey untuk Phantom 3 ke ataupun Phantom 4 ataupun yang lain, biasanya dia akan ada 2 color lah untuk propeller ni. Dia ada ring dia punya color hitam ni. Okay, black propeller ring. Dekat propeller tu dekat sini ada color hitam. Color hitam tu kita kena pasang pada motor yang mempunyai black dot, yang ada titik hitam. Okey, kalau untuk silver ring ni kita akan pasang pada motor yang tidak ada black hitam, yang tidak ada dot hitam tu. Jangan silap yang tu jangan pula yang silver ring kita pasang dekat hitam, tu tak boleh. Nanti boleh jatuh jugalah drone tu sebab dia bila dia salah pusing, sebab setiap motor tu dia berpusing tu arahnya yang berbeza. Jadi kalau kita salah pasang, dia akan tercabut dia punya propeller tu. Okey, dan cara nak pasang dia, kalau dah betul dia punya color tu, letak, tekan dan pusing ikut arah yang ditunjukkan pada propeller tu. Kalau nak lock, ikut arah lock. Okey. Ini pun penting juga ni. Untuk pasang propeller, bukan main kita pasang je, tak. Kita mesti tengok dia punya ring tu. Kalau hitam, kita pasang dekat hitam. Kalau silver, pasang dekat yang tidak ada hitam. Okey. Kemudian flight. Okey, untuk flight ni kat sini dia ada 2. Kalau kita masuk dalam DJI Go ni, kalau dekat atas software tu dia tulis ready to go GPS, maksudnya yang ini dia akan terbang menggunakan GPS. Kalau ready to go vision, ini biasanya untuk terbang dekat indoor. Okey, jadi GPS tak boleh nak detect di dalam bangunan dan sebagainya lah. Okey. Okey, yang ini untuk take off kita boleh tekanlah dalam software tu. Ini apalah ini tak perlu terangkan detail lah kot. Okey, untuk take off secara manual, yang ini dekat dalam software pun kita boleh take off juga. Kita tekan ni, dia akan terbanglah 1.2 meter dan kita boleh take over. So, dalam software DJI Go dia ada return to home, dia ada untuk landing, dia ada normal, dia ada tap fly, dia ada active track. Okey. Kemudian kalau kita nak take off secara manual pun boleh juga. Yang mana kita stick ni kiri dan kanan ni kita tolak ke sebelah bucu ni. Secara serentak, so dia akan propeller tu akan hidup. Ataupun kita keluar, kedua-dua secara serentak, so propeller tu akan berpusing dan kita boleh take over lah untuk melakukan penerbangan. Okey, kemudian kita tolak ke atas pada stick yang sebelah kiri, so dia akan jangan kita tekan secara laju lah, kita tekan slowly lah supaya dia boleh terbang ke atas dengan selamat. Okay, kalau nak landing, nak hentikan dia punya motor tu, so kita kena landing, kita kena landingkan kita punya aircraft tu sehingga dia macam touch pada ground dan kita hold stick pada sebelah kanan lebih kurang dalam beberapa second dan motor tu akan stop lah. Yang ini saya tak pernah guna, tapi yang saya pernah guna yang ni lah. Okay, untuk hentikan motor tu. Motor propeller. Okay. Yang keempat dah. Okay, jadi yang penting sekali ni dia punya flight mode Untuk drone Phantom ni dia biasanya setiap drone tu ada 3 mode. Dia ada 3 mode. P, A dan juga S. Okay. Biasanya mode yang ketiga ni dia akan berbeza mengikut jenis lah. Kalau macam Mavic Pro tu dia ada P,
A dia ada juga, P dengan A ada. Cuma yang ketiga ni dia ada T. Itu saya tak pasti T apa. Kalau Phantom 3 dia ada P, A dan yang ketiga ni F, function. Kalau untuk Phantom 4, P, A dan yang ketiga ni S. Okey, kita akan tengok yang Phantom 4 ni. Okey, yang penting sekali adalah semasa kita nak terbang tu kita menggunakan mode P iaitu positioning. Position lah. Kat mana kita nak set ni, dia dekat remote control tu. Kita tengok balik. Dekat remote control tu dia ada ni dekat 14 ni. 14 ni flight mode switch. Jadi dia akan tulis kat situ P, A dengan S. Kita boleh tolak aje tombol tu kepada P. P tu lebih selamat sebab apa? Sebab dia penerbangan yang kita buat tadi akan ada position. Akan ada position ataupun dia akan optimizekan GPS, signal GPS yang ada lah. Jadi kalau position P ni yang paling bagus apabila mana kita tengok dekat signal tu, signal GPS tu ada 4 bar jadi dia strong. Jadi aircraft kita tu lebih selamat apabila kita menggunakan mode P. Okey, mode P ni kalau kita terbang menggunakan mode P ni dia akan ada position. So kalau kita lepaskan kita punya remote tu, kalau kita tidak tak melakukan apa-apa action pada kita punya remote tu, so dia akan maintain je kat situ. Walaupun angin tiup ke ataupun apa, dia akan cuba maintainkan position yang kita berhenti tadi. Ini selamatlah. Okey. Dan pada mode P ni juga dia akan aktifkan semua sensor yang ada pada drone. Okay, sensor depan, sensor belakang, sensor bawah untuk mengelakkan obstacle tadi. Okey. Tetapi untuk mode P ni dia punya kelajuannya perlahan lah. Dia tak laju sebab dia ada sensor. Okey, kalau kita tengok kat sini semasa kita aktifkan dia punya sensor tu, kelajuannya lebih kurang dalam 31 mph ataupun 50 kph. Kalau kita tak aktifkan dia punya, ini saya rasa sistem yang akan sama ada dia aktif ataupun tak aktif ni. Kalau ada sampai jarak tertentu dia akan aktifkan. Okey, jadi kalau dia tak aktif dia laju sikit. Laju pun sehingga 36 mph ataupun 58 kph untuk yang P ni. Okey, walau bagaimanapun apabila mana signal GPS ni tidak kuat ataupun dalam keadaan cuaca yang gelap, signal GPS tak kuat, jadi sensor tu tidak dapat dihidupkan lah. Dia hanya terbang menggunakan barometer for position to control altitude saja. Walaupun kita pada mode P. Okey. Tapi kalau signal GPS tak ada, dia akan terbang menggunakan barometer position sajalah. Maknanya dia boleh control altitude saja. Dia boleh maintainkan ketinggian saja. Okey. Jadi untuk mode P ni kalau kita nak capai dia punya maksimum kelajuan, dia ambil masa sikit. Kita kena tolak lama sikit baru dia akan sampai maksimum kelajuan lah drone tu. Okey, untuk S mode ni ataupun sport, okey, yang ini digunakan untuk meningkatkan dia punya pergerakan drone tu. Kalau kita perlu drone tu menggunakan laju, so kita boleh tukar pada S, so dia punya pergerakan dia lebih pick up sikit lah. Kalau kereta lebih pick up, maksudnya dari segi kelajuan drone tu lebih laju. Mana dia punya tu dia boleh sampai 45 mph ataupun 72 kph dia punya kelajuan. Tapi perlu ingat apabila mana kita menggunakan S mode ini, dia punya sensor untuk obstacle tu tidak diaktifkan. Dia tidak diaktifkan. Itu yang, jadi kalau kita menggunakan S mode ini, pastikan halangan tidak ada. Pastikan halangan track untuk kita fly tu tidak ada halangan lah yang berhampiran. Dan kita perlu terbang secara berhati-hati lah. Okey, so kat sini dia punya minimum braking distance sebanyak 50 meter. Ini dia punya pada keadaan windless condition, pada keadaan yang tak ada angin. So kalau kita terbang laju, kalau kita nak brake tu dia ambil jarak lebih kurang dalam 50 meter untuk dia stop tu.
Jadi inilah minimum braking distance. Okey. Manakala untuk mode A pula, altitude ni, okey. Untuk mode A ni, okey, yang ini dia nilah pada apa GPS. Pada GPS yang signal yang tak okey, yang tak apa tak bagus. So kalau kita menggunakan mode A, dia masih boleh terbang tapi dia hanya boleh kontrol ketinggian sahaja, iaitu menggunakan barometer for positioning to control the altitude. Dia boleh kontrol ketinggian sajalah. Yang ini pun juga tidak ada sensor yang diaktifkan untuk yang mode A ni. Hanya mode P sahaja yang akan diaktifkan dia punya sensor tadi. Jadi untuk pastikan kita punya penerbangan selamat, pastikan kita menggunakan pada mode P. Okey. Okey. So yang ni kita masuk sikit, ni penting juga ni untuk return to home. Okey, return to home ni kita kena tahu juga. Untuk return to home ni ataupun RTH, dia ada tiga. Dia ada tiga mode lah. Yang pertama adalah fail safe RTH. Okey, fail safe RTH ni berlaku apabila remote control loss. Remote control kita loss signal, so drone tadi akan automatic akan return to home. Dia akan automatic akan return kepada home yang telah diregister lah pada mula-mula kita take off tu. So boleh tengok kat sini illustration yang dibuatkan. Okey, yang pertama sekali semasa kita fly tu, dia akan record lah dia punya home point kan. Masa ni blinking green lah. Masa ni lampu dia punya tu blinking hijau. Lampu dia hijau sebab signal bagus. Kemudian dia confirm home point. Kemudian dia fly dan signal loss. Okay, bila signal loss, kita tengok kat situ blinking yellow lah. Pada drone tu dekat belakang propeller, dia akan ada satu lampu tu. Lampu dia akan berkelip warna kuning. Kalau kita nampak drone tu, kita boleh tengok lah lampu tu. Okay. Ini menunjukkan signal loss. Okay, kemudian kalau kita tak buat apa-apa action dalam masa 3 second, so dia akan return to home. Dia akan adjust dulu dia punya attitude pada attitude yang kita setting dekat dalam DJI Go tu. Dia akan terbang, katakan kita setting 30 meter. Dia naik 30 meter, so dia baru akan pergi return to home lah. Kemudian dia akan landing. Okay, ini adalah sistem keselamatan yang telah diciptalah untuk keselamatan aircraft kita. Okay, yang kedua, smart RTH. Smart RTH ni yang ada pada remote control tu. Okay, kalau kita terbang, masa kita terbang tiba-tiba nak hujan. Alamak, nak hujan. Okay, kita tekan je smart RTH tu. Tekan, dia akan return balik ke home point tadi yang telah diregister sebelum penerbangan tadi. Dia akan return lah. Ini kalau berlaku kecemasan, kita tekan smart RTH. Hujan tadi lah. Okay. Kemudian yang ketiga, apabila bateri aircraft tu low. Okay, bateri aircraft tu kalau dia dah low, so dia akan return to home juga. Okay, untuk yang ini dia akan ada ada dua warning. Yang pertama, low battery level warning. Okay, yang ini kalau boleh, kalau dia dah bagi warning low battery, kita dah ni lah. Kita dah bersiap sedia untuk return to home lah. Kita bawa kita punya aircraft untuk return to home. Okay, kalau dia dah bagi ni lah. Okay, biasanya dia akan bagi dia ada indicator lah. Kalau untuk warning, dia akan ada blink red slowly. Ada lampu merah. Saya rasa dekat remote control pun dia akan blinking juga, lampu merah. Dia bagi warning lah battery low. Okey, jadi apabila dia warning battery low tu, kita kena tekan lah smart RTH tu untuk return to home. Okay, kalau critical pula, okay, ini kalau low warning Kalau dia warning maknanya kita sempat lagi untuk return to home. Kalau dah low, kalau critical low ni,
ini low ni apa low battery warning kan. Kalau critical low battery, ni kalau critical ni dah tak sempat nak return home tu. Jadi apabila dah dia bagi critical, biasanya dia akan landing di kawasan tu. Di kawasan yang tempat yang mana yang terakhir dia duduk, dia akan warning kat situ. Dia akan landing kat situ. Itu bahaya tu. Okey, jadi kalau boleh semasa dia bagi warning low battery level 1 ni, kita dah bersiap sedia untuk panggil balik kita punya drone tu. Okey. So okey, jadi ini dia punya amalan untuk penjagaan bateri lah. Okey, yang pertama sekali jangan habiskan bateri dengan sepenuhnya. Okay, biasanya kalau kita training tu kita akan habiskan sampai 10% bateri tu kan. Jangan kalau habiskan maka jangka hayat bateri tu akan kuranglah. Okey, jika boleh pantau paras bateri semasa penerbangan. Ini untuk mengelakkan daripada bateri tu panas inilah apa nama? Persen bateri tu lah untuk kita estimate lah bila masa dia nak apa return to home. Kita pantaulah dia punya percentage bateri tu. Kemudian berhati-hati apabila mengendalikan bateri sebab okey bateri ni boleh terbakar lah kalau dia lebih daripada dia punya suhu tu kan. Okey, kemudian jangan kita tusuk bateri tu ataupun bateri tu dah nampak macam membengkak kan, kita tusuk pula jadi yang tu boleh inilah bahayalah. Okey, kemudian jangan dedahkan bateri pada suhu yang melampau, memeriksa bateri sebelum dan selepas setiap penerbangan. Kita terbangkan drone dengan berhati-hati apabila di suhu tinggi. Ini saya dah cakap tadi, apabila dia suhu tinggi, kalau kita tengok kat situ suhu melebihi 40 darjah Celsius, kita kena turunkan dia punya altitude lah untuk mengurangkan untuk kita kurangkan dia punya suhu lah. Tapi biasanya tak berlaku tempat kita lah. Ini tempat yang negara yang panas tu, jadi dia kena ni lah, dia kena pantau dia punya suhu bateri. Okay, kalau kita nak simpan bateri ni, kita kena simpan pada suhu bilik. Tak boleh simpan pada suhu yang sejuk, terlampau sejuk. Kalau terlampau sejuk pun dia akan merosakkan bateri lah. Dia akan memendekkan jangka hayat. Okey, jadi bateri ni seeloknya pada suhu bilik. Okey. Dan kita tak boleh simpan bateri bersama-sama dengan cermin mata, gelang besi dan lain-lain barang yang diperbuat daripada besi dalam satu beg. Okey. Dan jangan simpan bateri yang dicas sepenuhnya untuk jangka waktu yang lama. Macam saya cakap tadi lah, bateri kalau kita nak simpan lebih daripada 10 hari, kita tak boleh cas penuh lah. Kita kena cas di antara 40 hingga 65% saja. Barulah kita boleh simpan lebih daripada 10 hari. Okay, satu lagi, kita tak boleh simpan drone ni dalam kereta. Simpan drone dalam kereta tu panas apa semua, jadi akan menyebabkan bateri akan memendekkan jangka hayat bateri. Okey, alhamdulillah untuk saya dah terang sedikit sebanyak berkenaan bagaimana untuk kita menerbangkan drone lah. Okey, kita tu tadi. So kita pergi kepada software boleh Untuk spek ni saya tak terangkan lah kot. Okey, so dah pukul 4, 6 minit. So saya akan demo bagaimana untuk kita menganalisis gambar yang kita ambil daripada drone menggunakan software Fit4D Mapper. Ni demo sajalah. Okey. Jadi untuk kita menggunakan Fit4D Mapper ni, yang pertama sekali kita kena buat dahulu folder dekat luar ni. Folder dekat luar kita dah buat, katakan ini khusus drone 2 ni. Okey, dekat dalam folder ni kita ada image drone yang kita ambil dengan menggunakan Fit4D Capture tu. Contohnya kita ada gambar ni lah. Okey, dengan menggunakan Fit4D Capture app tadi, so, kita dah dapat gambar. So kita dah ada draft kedudukan GCP lah. Okay, katakan ini sebab untuk khusus ni saya tunjukkanlah kedudukan. Kalau keadaan sebenarnya maybe dia tak adalah gambar autofoto ni kan, maybe gambar plan dan sebagainya lah. So kita kena tanda kat mana. Okay, contohnya ni GCP 1 kat sini, yang putih ni. GCP 2, GCP 3 dekat sini yang putih. GCP
GCP 4 dan juga mana okey. Okey, GCP 2 ni dia menggunakan apa nama struktur yang sedia ada lah. Dia tak bina lah. Okey kat sini. Okey, kita akan masukkan dah ada maklumat semua, gambar dah ada, kedudukan GCP dah ada, kemudian kita ada data GCP daripada alat GPS yang kita ambil. So, GCP 1 dia ada X, Y, Z. So kita boleh masukkan dalam format CSV untuk kita uploadkan ke dalam software. Ini sekiranya ada lah GCP. Kalau tak ada pun boleh proses juga. Tapi saya akan tunjukkan yang ada. Macam mana kesan tu. Kesan GCP terhadap kita punya produk kita. Okey, kita dah buat folder. Kita buka software ni. Jadi kita ambil new project. Dan kita tulislah. Tulis kita punya project kita. Dan query. Query 01. Dan kita akan pilih file tadi yang kita buat tadi. Browse. Kemudian kita tengok drone 2 tadi kan. Okay. Select. Jadi kita dah pilih dia punya folder. Kemudian new project ni. Okay, ini untuk merge. Okay, ini kalau untuk projek yang besar kita boleh mergekan dia. Okay, yang kita ambil new project. Kemudian next. Kemudian kita boleh sama ada kita nak add image satu-satu ataupun kita boleh add image dalam folder terus. Ni kalau kita nak ambil dalam folder terus, kita add directory. So kita ambil dekat kursor, kita ambil image ni, klik image, kemudian terus dia akan masuklah tadi. Kita akan add gambar yang kita ambil dengan menggunakan add fit4d capture tu. Kemudian kita next. Okey, untuk coordinate system ni, ini kena tanya PM lah ni. Tapi biasa kita akan pakai yang ada bentuk ellipse ni. Bentuk ellipse ni. Okey. Dia boleh tukar kat sini, kita boleh edit dan kita boleh tukar lah dia punya coordinate system yang kita pakai. Jadi yang ni biasa kita ambil yang ada ellipse. Okey. So kita boleh nampak kat sini kita punya image. So dia ada lat long dan juga altitude ni. Altitude ni 900 meter. Nampak dia punya maybe ada error ni kat sini. Akan sampai 900 meter kan altitude. Okey, jadi itulah perlunya GCP tadi. GCP tu akan calibrate balik altitude tu. Lat long ni biasanya okey. Okey, tapi kalau ada GCP dia boleh calibrate juga. Sebab kita pun ada lat long dan juga altitude tu. Okey. Sudah ada, kemudian kita next je. Okey, yang ni pun kita pakai yang default je. Okey, next. Okey, kat sini kita boleh pilih lah sebab kita punya drone tu RGB je dia punya kamera kan. Okey, kat sini dah ada lah untuk yang thermal dan sebagainya lah. Tapi kita biasa kita ambil 3D map lah. 3D map. Okey, kemudian finish. Okey. So kita akan nampak kita punya flight lane dan juga image. Kalau kita klik kat sini, dia akan tunjuk image lah. Okey. Kemudian kita akan setting dia punya pergi dekat processing option ni kat bawah ni. Ya. Dekat yang pertama sekali dekat initial processing Initial processing kita akan ambil yang full dia untuk key point image scale kita ambil full. Ni kita biasanya untuk initial ni kita pakai default. Okey, area grid ni sebab kita punya image tu memang ada position. So kita area grid. Okay, so semua ini untuk initial ni biasa kita pakai yang default. Okay, point cloud. Point cloud ni, okay, point cloud kalau okay, kat sini point cloud classification. Ya ini bagi siapa yang nak analisis
hasilkan DSM dan juga DTM yang lebih kualitinya. So dia boleh buat dekat sini klasifikasi ya untuk point cloud tu. Jadi dia akan buat klasifikasi. Kalau pokok dia akan pokok. Kalau ground dia akan klasifikasi cloud yang ada tu kepada kategori-kategori. Mengikut standard lah. Jadi kita buat kat sini, so kita akan dapat klasifikasi point cloud tadi. Okey, jadi kalau untuk kita rasanya yang ni boleh juga nak ambil, tapi kalau nak cepat kita tak payah ambil yang ni. Kita pakai satu yang kita jadikan point cloud ni, kita assign dia satu group je. Kalau kita buat klasifikasi ni, dia akan groupkan. Kalau pokok-pokok, jalan-jalan, kalau air. Okey, kalau pokok rendah, pokok tinggi, dia akan klasifikasikan lah. Okey, yang ini biasa saya tak akan ambil. Okey, ini biasa kita ambil format LAS sebab banyak software boleh baca lah format LAS. Okey, yang ni kita ambil default juga, yang ni okey. Cuma dekat point cloud ni sama ada kita nak tick atau tak yang ni. Kalau tick ni dah ambil masa yang lama lah untuk kan point cloud tu. Jadi untuk yang ni saya tak ambil lah. Kemudian DSM, AutoMozaik dan juga index ni, yang ini okey, kita ambil yang ni default juga. Okay, yang ini kita ambil, saya ambil LAS lah. Okey, yang ini kita kena tick. Kita nak generate sekali apa nama digital train model. Kalau kita tak tick ni, kita tak akan dapat data DTM. Okey, untuk point cloud ni, kalau kat sini kita nak klasifikasikan lagi. Okey, kat sini kita kena tick lah. Ni dia tak ada klasifikasi, buat satu je, satu group je. Tapi akan ada lah DTM tu. Okey, itu je kot yang ni. Ini pakai default. Cuma yang tadi kita kena tick dekat DSM AutoMozaik, kita kena tick dekat ni, DTM ni. Okey, yang ni tak ada apa. Kita klik okey. Okey, sekarang ni kita akan proses dia. Okey, untuk proses ni, dekat bawah ni, dia ada initial processing, point and mass, kemudian DSM dan AutoMozaik dan juga index. Okey, sekarang ni untuk kali pertama kita akan untick dahulu point cloud dan juga DSM. Proses initial processing dahulu. So kita tekan start kat bawah ni. Okay. Tak ambil masa lama kot sebab gambar pun tak. Okey, setakat ni boleh ikut. Ini tak apa, kita demo dulu. Nanti dekat YouTube banyak banyak yang boleh kita refer. Jadi saya buka dulu saya bagi pendedahan awal dahulu semua supaya senang untuk explore nanti dekat YouTube dan lain-lain lagi lah. Okey. So kita ni nampak kat sini dia punya total ni ada 8. Ada 8. So sekarang ni baru siap 2. Okey. So biasa yang untuk yang ni tak susah sangat. Nanti saya akan tunjukkan juga macam mana nak kira volume, macam mana kita nak edit AutoMozaik kereta macam PM cakap tadi. Kereta kita nak hilangkan kereta dekat jalan sebab kita nak detect kerosakan tu mestilah kita kena hilangkan kereta supaya kita boleh tengok. Sebab kita nak inspect jalan bukan nak inspect kereta. Kalau macam bidang trafik pula, dia nak tengok kereta. Dia tak peduli jalan tu. Okey, jadi dia perlu dapatkan kereta. Okey, ini dah siap untuk proses yang pertama iaitu initial processing. Kita boleh tengok kat sini. Image dia okey, hijau, dataset hijau, kamera optimization hijau, matching tu okey. Cuma GCP tak ada sebab kita tak masukkan lagi. So ini gambaran dia lah. AutoMozaik dan juga DSM. Okey. So kita close. Okey, sekarang ni kita dapat dah point cloud ni kat sini. Point cloud.
Okay, untuk initial processing Okay, kalau kita tengok kat sini. Okay, sekarang ni kita akan masukkan kita punya GCP Kita akan masukkan kita punya GCP. Macam nak masukkan? Kita pergi ke atas ni. Kat atas ni ada GCP ataupun MTP Manager ni, klik yang ni. So kita boleh import Kita boleh import. Dia punya koordinat tadi saya setting dekat Excel tadi XYZ. So kalau dia lain kita boleh ubah. Okay, ni XYZ. So browse, kita akan cari kita punya file tadi. File Excel tadi, ambil. Open. Okay. Kita akan masuk GCP 1, 2, 3, 4 dengan dia punya XYZ. So dia akan klik dia punya accuracy. Okay, kemudian kita klik OK. Okay, kalau kita klik OK, kita tengok apa jadi. Control point tu duduk di bawah. Gambar ni kat atas. Sebab gambar ni tadi 900 meter. Dia punya altitude. Yang ini 30. Macam mana kita nak turunkan gambar ni ke bawah? Kita nak calibrate balik. Kita nak laraskan balik yang drone ni. Daripada drone ni turun ke bawah. Mengikut GCP Okay, cara dia kita klik kat sini. Kita klik pada GCP 1. Okay, cara dia secara ideologinya kita kena ikat lah. Kita kena typekan gambar di sini dengan GCP dan baru dia akan turun. Cara nak ikat ni kita kena ikat pada gambar dia tu. Okay, sekarang kita pergi kepada satu persatu. Kita pergi kepada GCP 1. Kita klik kat sini satu. So kita boleh tengok di sini, sebelah sini. Kita nak ikatkan gambar ni dengan GCP Okey, sekarang ni kita cari GCP 1 kat mana tadi? GCP 1 yang ni kan? Gambarnya. Mana tadi gambar? Okey. GCP 1 ni gambar dia Dekat batu ada putih ni. Kita cari kat sini lah. Ni, batu ni ada putih. Okey, dekat sini Kita klik kat sini. Okey, nampak? Kita untuk proses ini kita kena cari 3 gambar kedudukan itu. Minimum 3. Cari kat sini pula. Okey, ini kat sini. Sebab tu penting penandaan GCP Okey, dia tanda kat sini. Kita tanda tengah-tengah. Dan satu lagi gambar kita perlukan. Ni kat mana? Okey, sini. Ni. Tandakan. Okey, kemudian kita pergi kat selection. Kemudian kita akan buat automatic marking. So, dia akan automatic dia akan search kat mana tempat yang berkurang tu. Okey, kemudian kita akan check lagi sekali. Kita tengok betul tak? Okey, kita cuba adjust bagi betul-betul tepat. Okey. Kemudian yang kat sini kita tengok betul-betul. Okey, tengok gambar lagi. Tadi kita 3 kan, yang selebihnya dia akan automatic searching lah tadi. Okey, kita akan tandakan pada setiap gambar yang ada lah. Kalau tak ada tak payah. Yang macam ni ada lagi betul. Ni nampak okey. So ni. Okay. Okay, jadi proses ni memang perlu ambil masa sikit lah. Untuk dapatkan hasil yang baik lah. Okay. Ni rasanya tak ada kot. Kita cari pun dah tak ada dia punya tu. Okay, ni pun tak ada. Jadi apabila dah habis, kita dah tu tadi dah okey. So kita tekan apply. Apply. So dia akan okey lah. So, kalau kita tengok dekat sini, ini akan ada 11 gambar yang kita ikat. So kita akan pergi pada GCP2 pula. Ulang balik proses yang sama. Kita cari GCP2 tadi. GCP2. Dia tengok gambar. Kat mana gambar GCP2? Dekat sini yang bulat ni. Okey, pukul 5 insya-Allah kita berhentilah. Okey, yang bulat ni Okey. Tanda kat situ. Kita perlukan 3 pertama ni. Kita cari kat mana? Ni yang bulat ni. Okey, yang kecil
Okay, sebab itu penting keadaan GCP kita kat mana. Ini mana? Okey, yang ni. Kita perlukan 3 gambar untuk kita buat searching secara automatik. Bila ada 3 gambar, kita akan searching secara automatik. Dan kita akan adjust lagi supaya lebih cepat. Okay, bila kita dah searching secara automatik, so kita akan tengok gambar kita betulkan. Kalau puas hati, okey lah. So, okey. Ini okey. Okey lah tu Okey, okey. Okey. Okay, ini ada tak? Ini macam tak ada lah. Ini tak ada. Biasanya kalau tak ada, memang ke bawah tu memang tak ada lah. Kalau gambar banyak tu, kalau kita yang bawah tu biasanya dah tak ada lah tu. Ini gambar sikit saya check semualah. Okay, tak ada lah ni. Okay, so kalau tak ada, kita buat apa? Kita tekan dia punya apply. Kita tekan apply lah. Apply. So, ada 8 gambar untuk GCP2. GCP3, laju sikit. GCP3 ni dekat sini depan rumah ni 3, betul. Dekat sini So, yang ni. Jadi kalau kita tak tanda, macam mana kita nak cari kan? Macam mana kita nak cari GCP tu? Okay. Fly tu kalau boleh kita tanda. Okay, mana bangunan tu? Ni kat bawah lagi kot. Okay. Okay, yang ni. So, kita automatic marking. Alright. So, kita check lagi sekali. Kita adjust bagi puas hati. Tepat. Okay, jadi ini kena buat dengan teliti lah. Barulah. Ini saya tak teliti sangat ni. Tapi kalau yang sebenar kena. Okay. Yang tak nampak kita jangan tanda Kalau kita tanda nanti dia akan salah. Dia dah tak ada ni. So kita akan apply. Okay, ada 8 juga untuk GCP3. Yang last kali 4 ni. Oh. Yang 4 tadi kat mana? 4 ni yang ada bulat tu tak? Yang ada ni dekat selekoh tu ada bulat Kan di sini. Klik. 1, perlu 3 gambar. Selekoh ni. Yang ketiga di sini. Okay. Dan kita apply. Okay, bukan. Automatic marking dulu. Alright. So kita akan check balik. Cuba bagi sesuaikan dah. Bagi puas hati. Okay, okay. Ini tak ada. Okay, rasanya dah tak ada. So kita apply. Ada 7. Sekarang kita dah ikat dah. So sekarang apa perlu? Kita pergi kat proses. Kita buat re-optimize. Klik kat re-optimize. Okay. Proses. Dia akan cuba buat penyelarasan dengan GCP dan juga kita punya gambar daripada drone. So, okay, sekarang kita boleh nampak. Daripada atas dia turun ke bawah. Okay. Kita dah buat penyelarasan pada kita punya data daripada drone. Sebab itu GCP ni penting untuk kita buat pemetaan. Okay. So dah okey. Jadi dah okey. Jadi kita akan pergi pada prosesnya. Iaitu barulah kita akan, okey, kalau nak pergi proses yang kedua dan ketiga ni kita kena untick dekat initial ni sebab dia dah selesai.
Kalau kita tak proses daripada awal balik, kita tick yang ini, tick yang ketiga ni dan kita start je. Okey, kita tunggu maybe minit kot. Sebab ni gambar sikit lah sesuai untuk training. Kalau dalam keadaan sebenar, maybe ada 200 gambar, 300 gambar. Jadi masa lah untuk proses point cloud dan DSM, DTM dan juga AutomaZ ni. Biasanya dia akan bergantung pada kita punya komputer, spek komputer lah. Jadi untuk komputer, untuk proseskan gambar ni, minimum dia RAM RAM tu minimum 4 sebenarnya. Tapi tu sangat slow lah. Paling okey 8. Minimum, maksud minimum tu boleh guna tapi dah lambat. Okey, jadi 8 gig tu yang bagus, kemudian kena ada graphic card. Graphic card. Itulah kot Masa dua benda tu lah yang penting. Okey, untuk kita proses ni. Kalau gambar yang bagus, kena komputer yang bagus lah untuk proses. Okey, kita punya gambar. Sebab gambar ni kita ambil daripada kamera punya megapiksel yang tinggi lah. Kalau macam Phantom 4, dia 20 megapiksel. Kalau Phantom 3 baru 12. 12. Jadi berat lah untuk proses tu sebenarnya. Jadi kita boleh tengok kat sini daripada gambar kita boleh dapat hasil cloud. Daripada RGB kamera tu kita boleh hasilkan point cloud. Okey, dia selain itu juga point cloud boleh terhasil dengan menggunakan LiDAR, sensor LiDAR. Pada sensor LiDAR ni dia menggunakan laser. Laser kalau kamera dia capture dan bergantung kepada megapiksel tu. Cuma kelemahan kamera ini apabila kawasan yang banyak, dia hanya boleh capture pada atas lah. Untuk ground level dia tak boleh measure untuk daripada kamera lah. Kalau LiDAR ni dia laser, dia boleh sampai ke ground. Dia boleh scan sampai ke ground. Jadi dia punya kualiti data DSM dan juga DTM lebih bagus lah menggunakan LiDAR. Okey. Jadi LiDAR sensor. Jadi LiDAR sensor ni sebenarnya kita boleh beli dan kita boleh pasang dekat drone kita lah. Juga dengan thermal sensor. Thermal sensor pun kita boleh pasang dekat drone kita. Untuk kita dapatkan lah data sesuai dengan kita punya kajian. Okay. Untuk bidang kita biasanya untuk RGB kamera ni dah cukup. Sebab kita lebih visual, lebih kepada visual. Jadi dah cukup dah sebenarnya. Dah sangat terbaik lah. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita ada 18 dan 8 dah siap. Kita tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 10. Okey. Okey, sekarang ni point cloud dah selesai. Okey, untuk stage point cloud dah selesai. Okey. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia punya GCP dah hijau lah. Dan dia punya RMS 0.011 meter. Ini GCP ni saya buat sendiri je. Saya tak pakai alat GPS tu. Jadi errornya besar lah. Ini saya reka je lah sendiri sebab kita nak tunjukkan kan. Sepatutnya GCP ni kita perlu ambil di site. Alat GCP, alat GPS. GNSS tu. Okay. Apa nama dia panggil GPS RT. Okay. So itulah. Kalau kita ada alat tu memang rancaklah kita punya penyelidikan berkenaan dengan drone ni. Sebab kita boleh hasilkan data yang kualiti. Okey. Data yang banyak gunanya data ni. Tapi tak apa, kita training dulu yang mana yang kita mahir. Satu hari kita akan ada alat tu, so kita akan tinggal apply sajalah. Okey. Okay, kalau Puan Madiah tu dia apply GCP. Jadi kalau
penyelidikan yang perlu menggunakan GCP, kita boleh upah lah. Boleh upah third party untuk melaksanakan kerja-kerja GCP ni. Sekiranya ada grant dan sebagainya, kita boleh upah je. Tak perlu buat sendiri pun. Okay. Lambat pula. Okay. Apa nak tanya setakat ni? Sementara kita tunggu kita punya software proses ni. Tak ada soalan. Jadi ni kan, lepas ni awak boleh explore balik lah. Ini untuk awak punya pendedahan awal. Bila awak tengok, so awak akan ada idea untuk explore lagi. Untuk lagi apa yang saya dan juga PM bentang kongsikan pada hari ini lah. Okay. Empat 14. Ada 4 lagi. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Full processing time estimation. Jadi, kalau kita tengok ke sini, i7 16 gig RAM dengan dia punya GeForce 840M grafik card ni. So untuk proses 446 gambar, dia mengambil masa 3 kepada 4 hari untuk complete proses. Kalau untuk i5, prosesor i5 dengan 1.6 GHz, 8 RAM dia, 8 gig RAM dan dia punya grafik card, proses 52 foto require 1 hari. Mana 52 gambar hari dengan spek komputer beginilah. So kita boleh sebab saya sebelum ni saya pernah buat yang 4 dia punya 4 gig masih boleh lagi tapi lambatlah. Okey. So ada 2 lagi. Tapi kalau student PM dia dah ada komputer yang power lah. Nanti boleh guna je untuk proses. Okey, jadi saya rasa macam tak sempat untuk kita proses menggunakan software Global Mapper. Tak apa, kita selesai yang salah satu. Kita tengok yang ni. Dah selesai yang ni, kita lepas ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak edit point cloud. Macam mana nak edit point cloud untuk pengiraan volume. Untuk pengiraan volume. Okey, contohnya di kawasan Kuari ada stockpile tu. Dekat atas stockpile tu ada excavator. Jadi kita fly pada hari tu, excavator duduk atas tu. Duduk di atas stockpile. Jadi kalau kita measure sekali dengan excavator, maksudnya volume yang kita ambil itu ralat, ada ralat lah. Sebab kita dah mengambil kira sekali dengan excavator tu. Padahal excavator tu bukannya batu kat situ. Okay, macam mana kita nak removekan point cloud untuk excavator ataupun benda yang tak berkait dengan apa yang kita nak measure, kita removekan. Lepas tu baru kita akan measure dia punya volume. Volume tu akan tepat lah. Okay. Lambat sikit. Cik Hakimi. Ya. Kalau tak nak tanya, Pix4D Mapper dengan Global Mapper, kalau kita nak remove tu kan, erase tu, dua-dua boleh guna ke? Ke Pix4D saja? Global Mapper sebenarnya boleh juga.
Boleh juga. Fit 4D boleh, dengan global mapper pun boleh. Cuma global mapper tu dia ada step dia agak rumit sikit lah, tapi boleh explore. Saya pun tengah explore juga benda tu. Global mapper Sebab tu saya lebih rumit tengok kalau nak release kan. Nak erase dia. Bergantung pada kita punya projek. Kalau kita nak kalau kita nak dapatkan macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak dapatkan DTM yang betul-betul kualiti, sebenarnya kita data daripada Fit4D kita masuk ke dalam Global data mapper. tu point cloud daripada Fit4D, Point cloud bukannya DSM DTM tak. daripada point cloud, Point cloud tu kita masukkan ke dalam global mapper. Daripada situ kita akan buat klasifikasi. Kita boleh assign ground berapa. Dia boleh buat secara auto dekat kita boleh buat klasifikasi secara auto. Lepas tu baru kita akan touch up. Yang mana yang tak ada kita akan touch up lah. Dia boleh buat sebenarnya. Lagi cantik kalau kita buat menggunakan global mapper. Lagi cantik. Tapi nak kena belajar sikit lah dia punya proses itu. Standard TM. Dia ada standard dia. Contohnya macam minimum pokok yang rendah berapa, dia ada pokok rendah, pokok tinggi, bangunan rendah, bangunan tinggi. Dia punya spek tu kita kena ikut. Spek untuk syarat-syarat DTM tadi. Jadi yang tu kita tak apa main sangat tu. Itu kena tanya PM lah kot, orang geometrik dia tahu. Dia punya syarat tu, syarat DTM tu, syarat nak proses DTM tu. Okey, yang tu tahu. Okey. Sebab sekarang ni kita just pada kan. Okey, sekarang ni kita dah selesai proses. Okay, kita akan pergi pada yang seterusnya. Okey, so sekarang ni kita antik dekat kamera. Kemudian kita proses point cloud ni. Kita klik point cloud. Okey. Kita nampak contoh kat sini. Contoh kat sini ada excavator dekat atas ni. Sedangkan kita nak measure volume sini. Ini kita kena remove ni. Macam nak remove? Okey. Kita boleh menggunakan ikon dekat atas ni. Yang pertama sekali kita guna clipping board ni. Okey, kita ada clipping board. Kemudian clipping board ni tujuannya untuk kita tutup lah yang tak berkenaan supaya senang untuk kerja-kerja remove tu. So kita klik yang button ni yang ada pin ni, kita tolak sikit. Okey, ni tolak yang hijau ni, bagi dia dekat sikit. Okey. So yang ini kalau kita nak tarik ke bawah boleh. Kan? Kemudian kita clipping board ni dan dia akan remove yang lain. So tinggal lagi yang lain tu dia hilangkan je, hiddenkan je. Maknanya kita boleh zoom, remove yang tu. So kita klik yang atas ni, hilangkan clipping board tadi. Okay, sekarang kita nak delete yang ni. Okay, kita kena turun ke bawah sikit. Okay, tapi kat belakang ni ada benda kan. So kita cuba kecilkan lagi supaya ini pun boleh pusing. Supaya kita tak delete yang lain. Okay. Okay, sekarang kita nak delete excavator tu. Okay, kita tangga yang baik untuk kita select. Okay, alright. So kita ambil yang ni, atas ni. Edit, densify. So yang ni dia dah buat dia punya classification tadi. Tadi saya tak klik point cloud classification. Jadi dia semua dia akan pergi kepada unclassified. So yang ni kalau kita nak delete, kita ambil disable. So kita akan select, klik. Ni. Di sini. Kemudian right click. Dia akan select yang tu, merah tu maksudnya kita nak delete lah tu. Yang tu, dan kita assign. Dia akan hilang lah. Okay, nanti kalau kita proses nanti dia akan measure tanpa point cloud yang excavator tadi. Okay. So macam mana kita nak keluarkan balik yang lain, kita dah klik je dekat clipping board ni, dia akan keluar lah.
yang lain. So kita dah delete yang ni. So saya tunjuk satu je kot. Okay, so sekarang ni baru kita akan pergi macam mana kira volume macam PM cakap tadi. Kita pergi dekat volume. So sekarang ni kita nak kira volume untuk kita punya stock pi. Kita klik dekat new volume. Kemudian kita akan buat dia punya checkpoint lah, kita punya tu. Contohnya klik sini. Kita nak ukur tu berapakah apa nama isi padu untuk yang ni. Okay, kemudian right click. Kemudian kita boleh setting ni, kita boleh sebenarnya kita boleh adjust kita punya attitude ni. Kita kalau kita tahu base dia berapa base dia kat sini, kita boleh selaraskan attitude ni. Tapi sekarang kita pakai ni ya. Okay, jadi kemudian kita kira lah. Kita klik, dia akan klik, dia akan keluar lah dia punya card, fill berapa. So yang ni kita boleh copy dan kita masukkan ke dalam Excel. Sekarang ini untuk hari yang pertama. Kemudian minggu pertama, minggu depan pula kita ambil pula. So kita boleh buat comparison lah. Okay. So kalau kita nak buat, nak kira yang lain pula, kita add new volume lah. Kemudian kita klik yang dekat sini. Okay, ini baru kita dah remove tadi benda yang tak berkenaan supaya kita mendapat data volume yang tepat dan tak kira lah tadi kan, tak kira excavator kat atas tu. Right click. Okay. Setting kita boleh adjust dia punya attitude ni. Kalau kawasan stock pi tu dia flat, jadi kita buat sama je semua. Attitude tu So, calculate. So, kita akan dapat. Okay. So, selesai untuk volume. Okay, sekarang ni kita pergi pada untuk edit auto mosaic. Klik dekat auto mosaic. Dia akan proses. Masa sikit. InsyaAllah pukul 5 kita akan stop. Okay. So kita dah dapat. Ini adalah auto mosaic. So untuk mosaic ni kita kena edit kan. Kita tengok contohnya, tengok gambar yang tak okey. Kita boleh perhatikan betul-betul. Contohnya yang ini, gambar ni. Tak okey ni. Macam mana kita nak bagi cantikkan, nak touch upkan dia. Nampak dia ada bayang ni kan, hitam ni. Ni bayang. Okay, jangan macam mana kita nak nampak okey. So kita just draw je. Klik kat sini sebelah sini, draw. Kita klik je. Sini. Klik sini. Klik kat sini dan klik kat sini. Kemudian right click. So kita diberi pilihan sebelah sini. Kita nak ambil yang mana gambar yang cantik sikit. So katakan kita nak ambil yang ni. Kita akan ni lah. Okay, dia akan betulkan gambar yang ni. Sama juga macam kereta ni. Kalau macam orang trafik, dia nak dapatkan kereta. Kalau orang jalan raya, dia nak tengok jalan. Jadi kalau nak tengok jalan, kalau masa kita ambil tu memang dia jam, yang susah lah kita nak remove. Tapi kalau masa tengah bergerak tu, kita boleh remove lah. Contohnya kita nak remove kereta ni. Macam mana nak remove? Dia bergantung pada picture yang kita ambil lah. Kadang memang tak boleh. Sebab setiap gambar tu semua ada kereta tu, jadi tak boleh nak pilih. Right click. So kita cari yang tidak ada kenderaan di kawasan tu. Yang ni lah. Kita klik yang ni. So dia akan hilang lah kereta tu. Nampak? Dia akan nampak jalan je lah. So, kalau orang jalan, dia nak tengok jalan. Kalau orang trafik, dia nak kenderaan tu. Jadi kita kena pilih lah. Boleh pilih. Ini adalah proses editing untuk auto mosaic. Auto foto. Auto foto ni macam contoh gambar ni kan. Nampak bengkok je. Kita boleh pilih gambar yang cantik. Okay. Kita boleh buat sehingga kita puas hati lah. Jadi right click.
Kalau gambar yang semua bengkok, tak boleh lah. Ambil. Okey, nampak bezanya tadi? Kan? Okey, apa sudah selesai kita buat editing tadi. Apa perlu buat? Kita kena save. Kita kena save. Save. Kalau tak save, dia akan hilang balik. Kena save dan kita export. Dia akan buat correction pada kita punya result tadi. AutoMosaic di SMBTM dia tak akan buat. Kalau kita save saja, dia belum buat correction lagi. Okay. Kalau kita export, baru dia akan buat correction. Okay, dah selesai save, baru kita export. Export. Okay. So, dia akan buat correction pada AutoMosaic yang dihasilkan pada first analysis. Okay, dia dah save kat sini. Dia dah save yang terkini lah. Okay. Ini adalah AutoMosaic. So, kita boleh tengok untuk DSM. Okay, apa dia DSM? DSM ni adalah Digital Surface Model. Maknanya dia akan mengambil kira permukaan. Segala permukaan yang ada pada bumi ni, dia akan ambil kira lah dia punya ketinggian. Kalau ada bumbung, ini tadi dia nampak ni sebab ni kan, tapi tu ni dekat sini kan ni. Okey. Okey. Kemudian boleh nampak dia punya tu mengambil kira kalau bumbung pun juga ni bumbung kan. Ini digital surface sebab bumbung tu pada surface. Kalau DTM ni dia untuk yang permukaan tu dia remove. Dia maknanya terrain ni maknanya ground je lah. Tanah je. Ketinggian tanah saja. Jadi DTM ni biasa guna untuk generate contour. Contour tak boleh generate dekat DSM. Mana ada contour di atas bumbung kan. Contour mesti dia. Nah. Okey. Okey. Jadi selesai untuk yang macam mana nak proses dekat Pip4D Mapper. Okay, jadi ada saya akan buka dekat Global Mapper. Okey, kemudian kita pergi kepada software yang kedua, Global Mapper. Global Mapper ni sebenarnya softwarenya sangat powerful dan banyak proses yang banyak analisis yang boleh kita buat sebenarnya. Jadi kita perlu pergi kursus lah untuk tambah lagi ilmu dengan Global Mapper lah. Okey. Okey, jadi dekat Global Mapper ni kita ambil data daripada Fit4D Mapper tadi. Okey. Untuk kita buat analisis selanjutnya. Okay, contoh macam kita nak generate contour. Okay, sekarang ni kita nak ambil open. Kita nak ambil data daripada yang kita proses dekat Fit4D Mapper tu. Jadi khusus okay, pergi kat query 01. Okay, kat sini ada datanya. Kita ambil DSM. Kita ada AutoMosaic ni. Kita ambil AutoMosaic, open. So, dekat sini kita boleh view juga resultnya. Okay, result dia. Okay, tadi kita buat pembetulan tadi kan. Ni nampak. Dia ada berubah tak? Okay. Nah, ini berubah kan tadi. Okey, kemudian kita open lagi. Klik open, kita ambil lagi result yang lain iaitu DSM. Okay, DSM. Open. Okay, ini DSM. Dan open. DTM satu lagi. Ini point cloud kalau kita nak masuk ke point cloud boleh tak? Point cloud ni kita boleh buat klasifikasi di sini Kita kena explore lagi lah. Okey, ini DTM. Dapat DTM dah tak ada pembukaannya Okey, kita ada bukan dalam 8 minit lagi.
Okey, sekarang ni kita nak proses kontur. Macam saya cakap tadi, kontur tidak boleh diproses menggunakan DSM. Sebab DSM itu permukaan. So kita akan proses data DTM, iaitu sebab ini adalah tanah je kan. So, kalau tengok ni permukaan, dia akan ambil semua pokok-pokok, semua akan ambil data ni. Kalau kita tengok color ni, dia punya ketinggian lah. Kalau merah ni tinggi. Tingginya 65 hingga 67. Kalau kuning 45. Kalau biru ni 26 ke bawah. Nampak yang tu Jadi kalau untuk kontur, kita kena ambil ni lah, DTM. Cara nak buat kontur, so klik dekat analisis. Banyak analisis ni sebenarnya boleh buat. Ataupun dekat atas ni. Okay, create contour. Klik ni. So interval, boleh masuk ke interval. Maksimum. Saya ambil 2 ke 5. Okay. Cuba kita generate. Okay, dapat kontur kita pun dah okey lah nilainya. Ketinggian ada GCP jadi kan. Tadi letak tadi beratus-ratus nilainya. So ini 32 daripada aras pelata laut lah kalau kita punya GCP tu daripada okey, so ini kontur. Kita boleh generate kontur. So kita boleh juga replace dekat kita punya dekat kita punya AutoMosaic. Kita boleh replace kan kita boleh tengok kontur tak. Okey. Kemudian kita nak buat cross section macam PM cakap tadi cross section. Okay, cross section kita nak tengok cross section tu nak guna DSM ataupun DTM, itu terpulang kepada projek lah. Contohnya lah saya nak buat cross section menggunakan DTM lah DTM. Saya nak tengok pada slope ni, berapa dia punya slope. Kita boleh buat cross section. Cross section mana? Cross section. Part profile ni, klik yang ni. So kita boleh klik di sini, kemudian right click. So kita akan dapat tengok dia punya profile pada kawasan yang saya buat tadi ini. Okay, kita boleh tengok kalau kita menggunakan GCP, maknanya ketinggian ni benar dah betul lah 50 meter tinggi ni daripada main sea level. Okay. Profile. Okay, kita boleh potong tengok. Apa lagi? Kita nak buat untuk analisis water drop tu maybe lambat prosesnya. Prosesnya maybe lambat juga. So apa lagi tadi? Okay. Ukur panjang macam nak ukur panjang. Kalau nak ukur panjang, kita based on AutoMosaic. Okay, ukur panjang ni biasanya kita biasanya kalau jalan untuk buat expansion jalan, kita akan pecah kepada fasa. 1, 2. So ni kita nak ukur, kita nak buat uji lari kita punya AutoMosaic ni okey ke tak. Sepatutnya dekat ground ni kita dah ada, kita kena buat ukuran lah. Contohnya daripada ukuran lebar jalan ni, kita dah ukur dengan walking propeller tu. Kita ukur berapa lebar jalan dan kita compare dengan kita punya result ni. Jadi untuk kita ukur line klik sini, okey, kita draw line, klik daripada sini sampai ke sini. Right click. Dan kita tulis lah. Okey. Satu. Ni kita boleh buat klasifikasi lah jalan ke apa ada ni lah. Ini kalau tak ada kita boleh buat klasifikasi sendiri lah. Kita boleh create kalau tak ada. Create new. Boleh buat root. Kemudian kita nampak kat sini kita dapat bacaan length 7.634 meter. Jalan ni. Ini jalan kereta api pula ni.
Ini saya assign jalan kereta api, dia jadi gambar kereta api lah. Jadi kat sini lah dia punya panjang tu. Saya rasa macam logik lah 7.6 meter ni. Kalau jalan 2 lane macam ni. Biasanya berapa? 3 meter 3 meter kan. 3 meter 3 meter ni 7 okey lah. Logik lah kan. Jadi untuk kepastian kena buat ukuran yang sebenar di tapak dan kita compare dekat sini. Okay. Right. Ada apa nak tanya lagi? Untuk analisis okay, cuba kita buat yang dah tinggal 2 minit. Cepatlah, tak apalah. Okey, jadi ada apa sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini? So, saya harap semua yang hadir ni dapat idea lah. Idea untuk projek masing-masing dan boleh explore lagi lah supaya lebih mahir. Okey, jadi buka untuk Q&A lah. Kalau nak tanya PM Haji Masri pun boleh. Kita buka untuk ni. Last. Encik Hakimi, Dr. Hakimi. Nak tanya video ni macam mana nak dapat? Video recording. Nanti nak buat rujukan apa-apa nak tengok. Okey. Dan okay, insyaAllah saya akan cuba masukkan lah ke dalam YouTube lah. YouTube apa? JKA. Cuba nanti saya akan kontak Pemadiah lah untuk masukkan. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. So, kalau tak ada apa-apa, maybe kita boleh tamatkan sesi kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.